بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'da. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dapat lagi hari ini kita bersua, pastinya bertemu kita bersama dengan Al-Quranul Karim, dan hari ini kita berada di akhir halaman surah Al-Ahzab, iaitulah di muka surat 427. Allahu Akbar. Surah demi surah yang kita lalui, juzuk demi juzuk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus kurniakan kesempatan kepada kita untuk kita terus belajar dan belajar ayat demi ayat daripada Al-Quranul Karim, insya-Allah taala. Seperti biasa, hari ini saya bersama dengan Al-Fadil Al-Ustaz Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi bin Azmi. Merah hari ini Ustaz. Allahu Akbar. Sihat saya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Macam mana Prof ya? Kita berada di akhir surah Al-Ahzab. Betul. Kita dah masuk sampai ke akhir, sedar tak sedar. Sekejap sahaja. Dan banyak pengajaran, kisah-kisah kita dah lalui dalam surah Al-Ahzab. Betul. Ustaz Tarmizi sihat Saya alhamdulillah sikit-sikit lah. Sikit-sikit ada. Ini baca slow, tune slow je ini. Okey. Sakit tegak sikit. Masya-Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bertemu lagi kita dalam My Quran Time. Jangan tersalah sebut, nanti tersebut My Hadis Time, orang marah pula nanti. Kita meneroka, kita mengkaji, kita menyelongkar isi kandung pengajaran yang boleh kita perolehi daripada ayat-ayat Quran. Ayat-ayat Quran ini adalah mukjizat Allah Taala yang diberikan kepada Rasulullah. Mukjizat Rasulullah yang Allah kurniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat-ayat yang dikurniakan, yang diwahyukan kepada Rasulullah ini. Sebelum kita meneroka lebih lanjut mengenai tentang ayat-ayat ini, mari sama-sama kita bacakan doa sebagai permulaan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pengajian kita. Sama-sama kita bacakan. Subhanakala ilma lana illa ma'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi zidni ilma. Baik, insya-Allah dalam perbincangan kita pada hari ini, kita akan masuk pada halaman yang ke-427. Kalau ibu ayah, tuan-puan masih lagi ingat perbincangan 400 yang ke-26, kita berbincang mengenai tentang sifat orang munafik. Orang munafik ni dia menyakiti Rasulullah, dia memburukkan Islam dan sebagainya. Permulaan halaman ini ada sedikit perbezaan, sedikit masuk kepada orang kafir pula. Sebelum kita membicarakan lebih lanjut mengenai tentang ayat-ayat ini, kita sama-sama bacakan dahulu bacaan suratul Ahzab ini dengan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita, insya-Allah Ustaz. Terima kasih Al-Fadil Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, mari kita mulakan permulaan bacaan kita di halaman yang akhir ini, halaman terakhir surah Al-Ahzab. Kita nak baca dulu ayat yang ke-63 sehingga ayat yang ke-69, Prof ya. Insya-Allah. Baik, kita baca 63 sehingga 69 dengan bacaan murattal sabah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يسألك الناس عن الساعة يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Masya-Allah. Masya-Allah. Bacaan Ustaz Tarmizi ni boleh mencairkan jiwa orang yang mendengar. Masya-Allah. Sedap betul bacaan Ustaz Tarmizi pada hari ini, tuan-puan. Kita bukan saja dengar, menikmati keindahan bacaan ayat-ayat Al-Quran, mukjizat Rasulullah ini. Kita juga seharusnya menghayati juga isi kandung yang kita pelajari hari ini, insya-Allah, daripada halaman 427. Sebelum tu mari sama-sama kita bacakan dahulu sinopsis. Apakah maksud umum daripada perbincangan kita pada hari ini, iaitu yang pertamanya adalah ayat yang ke-63 hingga ke-68 memberikan tentang ancaman terhadap orang kafir dengan dekatnya hari kiamat dan penjelasan tentang bentuk balasan yang diberikan kepada mereka. Manakala ayat yang ke-69 hingga ke-71 menceritakan tentang pengharaman menyakiti yang tidak sampai menyebabkan kafir serta perintah bertakwa. Pengharaman untuk kita menyakiti orang lain yang tidak sampai menyebabkan kepada kafir ataupun kekafiran itu, serta perintah untuk kita bertakwa kepada Allah. Manakala ayat yang ke-72 hingga ke-73 adalah penceritaan mengenai tentang amanah, pentaklifan iaitu pembebanan hukum dan kesan pada orang mukallaf.
Masya-Allah. Perbincangan hari ini ada 3 pembahagian yang akan kita bicarakan pada hari ini, yang mana pada awalnya ni kita cerita tentang orang kafir dahulu. Kalau halaman yang sebelum daripada ini, halaman 426, Allah Taala akhiri di situ dengan sikap orang munafik. Lalu sebelum mengakhiri suratul Ahzab ini, Allah Taala ingatkan kita tentang nasib, balasan, ancaman yang dikenakan kepada orang yang engkar kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ceritakan tentang golongan orang kafir pula, yang mana golongan kafir ini pada zaman Rasulullah mereka bertanya-tanya tentang betul ke kita akan dibangkitkan nanti. Mereka tanya, yas'alukan nasu an sa'ah, manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Maka Allah Ta'ala didik Rasulullah, ajar Rasulullah bahawa kalau soalan ini ditanya, katakan kepada mereka Allah yang tahu. Kalau bagi tahu pun korang tak buat apa juga, sama saja. Lebih baik dirahsiakan. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad, ilmu tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala menceritakan, yang ini sebenarnya kita dah banyak kali cerita bagaimana orang-orang kafir ini betapa mereka ingkar kepada hari kiamat, sehingga ada dalam kalangan mereka yang mengambil tulang. Yang wahia romim, yang dia memecahkan tulang tu, dan ditanya kepada Rasulullah, ayuhyil izama wahya ramim, apakah Tuhan kamu akan menghidupkan balik tulang-tulang yang aku dah hancurkan ni? Kul yuhyihal ladzi, Allah Taala ajar kepada Rasulullah, Allah Taala akan yuhyihal ladzi au kama, macam mana Allah Taala bangkitkan awwal marrah dahulu. Jadi dekat sini bila ditanya sedemikian, lalu Allah Taala menyatakan kesannya kepada orang kafir adalah innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Allah Ta'ala kata sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan menyediakan bagi mereka api yang menyala-nyala, lalu mereka akan dikekalkan di dalam neraka. Pada hari tersebut mereka ataupun wajah mereka akan dibalik-balikkan ke dalam neraka. Allahu Akbar. Dibalik-balikkan ke dalam neraka ni macam tuan-puan kita ni dipanggang lah. Orang panggang kita, orang terbalikkan kita tu. Allahu Akbar. Maknanya gambaran dia begitu. Maknanya tidak ada ruang untuk kita, tidak ada seinci pun daripada kulit kita ni terlepas daripada azab Allah Ta'ala. Ini sebenarnya satu pengajaran yang sangat berat. Dan ketika itulah, ini antara pengajaran yang penting daripada ayat ataupun pengkisahan mengenai tentang orang kafir ini. Apa jawapan mereka ketika mana mereka diazab ni, ataupun apa respon mereka, reaksi mereka? Mereka kata, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na rasula. Alangkah baiknya kalau kami taat kepada Allah dan Rasul dahulu. Tetapi mereka kata, waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kesilapan mereka dahulu adalah kerana mereka katakan dalam ayat yang ke-67, mereka berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati para pemimpin kami dan para pembesar kami, lalu mereka menyesatkan kami. Yang ini sebenarnya poin yang agak menarik juga untuk kita bincangkan, bagaimana sebenarnya kepimpinan itu adalah amanah yang diberikan kuasa kepada mereka, yang sebenarnya boleh menyebabkan sama ada manusia pergi ke jalan yang betul ataupun manusia dia boleh membinasakan manusia. Pertamanya mengenai tentang kepimpinan ini, dia bukan satu perkara yang main-main tuan-puan. Kalau kita salah, seorang pemimpin tu kalau dia salah, dia boleh menyebabkan ribuan, barangkali ratusan anak buah dia akan tersesat bersama dengan dia. Itu yang pertama. Dan yang keduanya, kita sebagai anak buah, sebagai anak buah, maknanya sebenarnya ada kalanya tidak boleh taklid, orang kata taklid buta. Tidak boleh taklid ataupun hanya ikut sahaja apa yang dilakukan oleh orang terdahulu kerana kita bimbang. Betul. Maknanya tidak tahu tentang apa sumber daripada pandangan ataupun pengamalan tersebut. Adalah lebih baik kita bertanya, fasalu ahlaz zikir. Maknanya tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun. Jadi perbincangan dekat sini yang pertamanya, bagaimana peranan kepimpinan itu sangat penting. Kalau seorang pemimpin itu tersilap, bukan sahaja dia tersilap, bahkan dia menyebabkan seluruh negara tersilap.
keputusan yang dia lakukan, dasar-dasar yang dia letakkan, apa sahaja ketentuan yang dia letakkan dalam keputusan, dia memberikan kesan kepada bukan saja diri dia, bahkan negaranya. Sebab itulah dahulu ada seorang ulama, dia pernah berdoa. Dia kata, andai sekiranya aku ni diberikan satu doa yang mustajab, maka aku akan doakan kebaikan buat pemimpin. Kerana kalau aku doakan kebaikan buat diri aku, kebaikannya hanya untuk aku. Betul. Tapi kalau aku doakan doa mustajab tu untuk kepimpinan, mudah-mudahan dia menjadi orang yang saleh, menjadi orang yang betul dan benar, akhirnya dia membawa kebaikan pada seluruh negara. Itu penting juga sebenarnya tuan-puan, kita mendoakan kepimpinan yang baik, kita mengikut kepimpinan yang baik, dan yang ketiganya, jangan kita mengikut sesuatu perkara tanpa kita siasat ataupun kaji dahulu. Hari ini kita kaji tentang Al-Quran. Bagus sangat dah, maknanya kita tak ambil saja ilmu-ilmu tersebut secara apa yang kita dengar sahaja. Kemudian kalau kita tengok juga kat sini dia kata fa'adalluna sabila. Maknanya orang-orang yang pemimpin yang tersilap ni, dia menyesatkan semua orang dengan dia sekali tersesat. Akhirnya golongan ni bila mana dia dah menyesal, dia kata rabbana atihim dha'faini minal azab. Dia kata kepada Allah Ta'ala, wahai Tuhan kami, timpakanlah kepada mereka azab 2 kali ganda dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini maknanya kegeraman ataupun kemarahan mereka terhadap apa yang telah menimpa diri mereka, akhirnya menyebabkan mereka rasa menyesal dan mendoakan agar orang yang menyesatkan mereka itu, pemimpin itu, sebenarnya tanggungjawab dia 2 kali ganda. Bukan terhadap diri dia sahaja, tetapi terhadap masyarakat itu juga tadi. Ini menunjukkan betapa pentingnya kita kepada keperluan ataupun kepimpinan yang hebat dalam mentadbir sesuatu negara. Walaupun ayat ini pada hakikatnya tuan-puan sebenarnya menceritakan tentang keadaan orang yang kafir, orang yang telah tersalah akhirnya masuk ke neraka dan sebagainya, tetapi pengajaran dari aspek diri kita, bagaimana sebenarnya kita boleh ambil ataupun apa yang kita boleh praktikkan mudah-mudahan daripada ayat ini. Perlukan kepimpinan yang benar dan perlukan juga ikutan ataupun taklid yang betul. Taklid ni sebenarnya kita tak boleh nak elak dah, kerana bukan semua dalam kalangan kita ni mengetahui semua perkara. Jadi kalau kita tengok sahabat Nabi sendiri pun sebenarnya Ustaz Tarmizi, ada lebih kurang 124,000 orang sahabat. Dan kalau kita kaji semua sahabat ni, bukan semua orang alim. Maknanya sahabat ni tidak semuanya alim. Jadi sahabat sendiri ada yang taklid kepada sahabat yang lain. Aku ikut pandangan Ibnu Abbas, aku ikut pandangan, sebab saya pernah teringat satu soalan yang ditanya, yang ni mungkin kita tak sampai lagi, tetapi tentang perkataan wal adiyat. Kalau boleh saya kongsikan perkataan wal adiyat ini. Seorang lelaki berjumpa dengan Saidina Abdullah bin Abbas. Dia tanya kepada Saidina Abdullah bin Abbas tentang maksud wal adiyat dhabha. Saidina Abdullah bin Abbas kata ianya adalah kuda perang. Maksud dia wal adiyat kuda perang. Tetapi apabila dia pergi berjumpa kepada Saidina Ali, maka Ali kata bukan kuda perang. Dia kata Abdullah bin Abbas cakap benda yang dia tak tahu. Macam tu, Saidina Ali lebih senior lagi. Lalu Saidina Ali kata ianya adalah unta. Kerana dia kata wal adiyat ini adalah turun tentang kalau kuda perang, ketika mana dalam perang Badar, kuda kita ada 2 sahaja. Kuda Miqdad dengan kuda Zubair kalau tak silap saya. Jadi kalau 2 sahaja, kita tak panggil sebagai wal adiyat. Wal adiyat jamak. Ini pandangan Saidina Ali. Jadi kita tengok dekat sini para sahabat sendiri, ada yang ikut sahabat punya pandangan sebegini, ada yang ikut pandangan sahabat begini, tapi mereka tanya. Maknanya ikutan itu tidaklah ikutan secara membuta tuli sahaja. Kita tanya tentang sesuatu perkara, kalau kita tak pasti, kita tanya kepada orang yang alim. Orang awam ini ikutannya adalah pandangan mufti sepatutnya, pandangan mufti yang menjadi pegangan mereka, kerana mufti yang tahu tentang dalil-dalil dalam setiap perkara. Baik, kemudian seterusnya dalam ayat yang ke-69 yang telah kita bacakan tadi, Allah Ta'ala mengimbau semula tentang kisah orang yang menyakiti Nabi Musa. Jangan jadi seperti, kalau kamu menyakiti Rasulullah, jangan ikut seperti orang yang dulu pernah menyakiti Nabi Musa. Macam mana mereka menyakiti Nabi Musa? Yang ini sebenarnya banyak. Yang mana ada kaum Nabi Musa ni pernah minta Nabi Musa supaya, wahai Musa, jadikan kami Tuhan seperti orang lain ada Tuhan juga. Dia kata, ya Musa ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Maknanya mereka ni menyakiti Nabi Musa dengan minta Tuhan lain, sedangkan Nabi Musa itu mengajak mereka kepada menyembah Allah. Tetapi kaum Bani Israel ni dia punya nak kata dia punya perangai je lah, dia punya perangai dia boleh minta Tuhan lain pula kepada Nabi Musa. Bahkan Bani Israel ni pernah kata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Allahu akbar. Ni lagi luar biasa sebenarnya tuan-puan.
pengikut Nabi Musa pernah cakap kepada Nabi Musa, kami tak akan beriman dengan kau selagi kami tak dapat tengok Tuhan secara terang-terangan. Allahu akbar. Yang ni itu yang Allah Taala ingatkan, kalau dulu kalau kau menyakiti Rasulullah, jangan jadi seperti Nabi Musa. Nabi Musa dulu kaum dia lagi menyakiti Nabi dia. Masya Allah. Jangan jadi macam pengikut Nabi Musa. Bahkan kalau kita tengok Nabi Musa ni, dalam sebuah riwayat menyatakan beliau ni adalah seorang yang sangat pemalu, Nabi Musa. Sehingga kan dia kata satirun, yahyun satirun ni maknanya dia sentiasa menutup aurat ataupun tubuh badan dia, sehingga tidak pernah dilihat tubuh badannya oleh orang lain. Sehingga Nabi Musa ini kaum dia nak menyakiti dia, ketika mana Nabi Musa mandi, dia ambil pakaian tersebut. Allahu akbar. Yang ni yang direkodkan dalam riwayat Ibnu Katsir lah, sehingga kaum Nabi Musa sendiri dapat melihat bahawa sebab Nabi Musa, kaum dia kata Nabi Musa tu selalu tutup pakaian dia ataupun baju dia kerana dia mungkin ada penyakit kusta. Dia tuduh dia menyakiti Nabi Musa macam tu. Allahu akbar. Lalu Allah Taala tunjukkan mereka bagaimana sempurnanya tubuh badan Nabi Musa, seorang yang sasa ataupun seorang yang kuat, yang macam kita sebutkan sebelum ini. Menunjukkan Allah Taala ingatkan kepada para sahabat, kalau engkau menyakiti Rasulullah, jangan jadi seperti Nabi Musa punya kaum, mereka lagi teruk menyakiti Rasulullah. Ingatlah perkara ini hanya akan diulang-ulang, maknanya sejarah itu akan berulang. Kalau kaum terdahulu menyakiti nabinya, jangan diulang pada kaum yang ada pada hari ini, insya-Allah. Baik, itu antara pengajaran yang kita boleh dapati daripada ayat yang ke-63 sampai ayat ke-69. Mari sama-sama kita teliti ataupun hayati perkataan yang kita pilih pada hari ini untuk kita pelajari, iaitu dara. Dara ataupun daraya, yang membawa maksud mengetahui, yang disebut sebanyak 29 kali disebut di dalam Al-Quran. Perkataan ini kita boleh tengok juga kadang-kadang kalau siapa yang belajar bahasa Arab, dia orang tanya dia, engkau tahu tak tentang satu perkara, dia kata la adri. La adri, ambil perkataan dara, la adri ni maksudnya tak tahu. Kalau nanti tuan-puan orang tanya tentang satu perkara, tuan-puan pun jawab la adri. La adri itu maksudnya tak tahu. Kita ambil daripada perkataan dara yang kita belajar pada hari ini, insya-Allah. Kita berehat dahulu seketika sebelum kita teruskan lagi perbincangan dalam ayat yang seterusnya. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfarijul به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Itu antara selawat
yang boleh kita amalkan. Banyak sebenarnya selawat-selawat yang boleh kita amalkan. Kenapa? Kerana semalam kita baca satu ayat yang menggesa kita, yang mengingatkan kita senantiasa untuk bersalawat kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Mudah-mudahan kita senantiasa menggerakkan lidah kita mengucapkan salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, insya-Allah. Jadi insya-Allah Prof, kita nak singgah jap dekat ruangan tajwid. Kita nak lihat apa yang kita nak pelajari ataupun nak ulang kaji pada hari ini. Tentunya kita masih lagi nak melihat huruf-huruf yang perlu kita beri perhatian dalam kalimah-kalimah yang telah kita pilih. Mari kita lihat dalam halaman yang kita belajar pada hari ini, iaitu ayat yang ke-69. Kita nak jelaskan huruf tebal dan nipis dalam kalimah di atas, yakni dalam ayat yang ke-69. Jom. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Sekali lagi. Fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Baik. Subhanallahul azim. Antara kalimah yang perlu kita beri perhatian, kalimah ataupun huruf yang tebal dan nipis. Faba, lembutkan dia. Faba, dia tak tebal. Yang tebal ra. Fabarra. Fabarra. Jadi jangan kita terkesan bila kita nak menebalkan huruf ra, huruf ba itu terikut, jadi tebal. Fabarra, faba jadi. Jangan faba, faba. Jadi ba tu tipis, dia tak tebal, yang tebal ra. Dan jangan pula kita nak tipiskan ba, ra pula terkesan. Fabarra, jadi fabarra pula. Kan, jadi kena hati-hati. Fabarra kan satu. Kemudian kalimah Allah yang kita tebalkan, lafzul jalalah. Fabarra'ahu Allah. Sebelum kalimah Allah ada huruf ha yang bertanda ataupun yang berbaris depan, maka tebal bunyi. Fabarra'ahu Allah, tebal. Dan juga satu lagi pada kalimah qalu, qaf huruf isti'la, ada mat asli dengan dia. Qalu, jangan tipis jadi kalu. Qalu, tebal. Kan, fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Jadi itu kalimah yang perlu kita beri perhatian, yang mana kita nak bezakan ataupun nak jelaskan bunyi nipis, bunyi tebal bacaan kita. Dan mustahak untuk kita semak ataupun kita talaki dengan guru kita untuk mendapat ketepatanlah dalam bacaan kita, insya-Allah. Wallahu a'lam. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Tarmizi mengajar kita tentang sifat-sifat huruf yang sepatutnya kita hayati ataupun kita praktikkan supaya bacaan Al-Quran kita sentiasa tepat seperti mana yang dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam perbincangan yang selanjutnya selepas daripada ini, kita akan masuk kepada ayat yang ke-70 sehingga ayat yang ke-73. Yang ni sebenarnya satu penutup yang menarik. Nanti kita akan bincang penutup mengenai suratul Ahzab ini. Sebelum kita bincangkan mengenai perkara ini, mari sama-sama kita bacakan dahulu ayat daripada 70 hingga 73. Boleh Ustaz? Baik Ustaz, terima kasih Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, sahabat-sahabat Al-Quran, ibu ayah, kita nak menyambung bacaan kita dari ayat yang ke-70 sehingga ayat yang ke-73, menutup halaman yang ke-427 dan juga akhir surah Al-Ahzab. Mudah-mudahan ini bukan bacaan terakhir kita, bahkan kita masih lagi dikurniakan kesempatan Allah SWT untuk terus bersama dengan Al-Quran, insya-Allah taala. Mari kita baca dengan bacaan murattal sikah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Subhanallahul azim. Baik, kita telah pun masuk ayat yang ke-70 hingga ke ayat 73 yang mana sebenarnya ini adalah bahagian perbincangan yang terakhir daripada suratul Ahzab, surah Al-Ahzab, yang mana yang ni antara perkara yang saya suka lakukan adalah apabila kita nak kaji tentang hujung surah tu, kita kembali balik pada ayat pertama dia. Maknanya kalau kita tengok tentang 3 ayat yang terakhir ni cerita tentang sifat benar, tentang amanah, tentang orang munafik dan tentang taubat. Kita buka balik halaman yang awal tentang suratul Ahzab, ayat pertamanya Allah Taala bagi tahu kat kita bahawa wahai Nabi, ittaqillah, takutlah kepada Allah dan jangan taat kepada orang kafir dan orang munafik. Kalau ayat pertama Allah Taala cerita tentang orang kafir dan orang munafik, ayat terakhir buka-buka tengok orang kafir dan orang munafik diingatkan semua. Allahu akbar. Cantiknya Allah Taala buka ayat tu, Allah Taala tutup balik mengingatkan kita tentang jangan kita ikut orang munafik, jangan kita ikut orang kafir. Ayat pertama Allah dah ingatkan wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Buka ayat yang terakhir Allah Taala cerita, Allah Taala kata liyu'adzibal munafiqin wal munafiqat wal musyrikin wal musyrikat. Allah Taala nak ikut dia orang. Kenapa? Kerana Allah Taala akan mengazab mereka. Kalau engkau ikut dia orang, engkau sekali kena azab. Gambaran ni seakan-akan macam tu. Sebab tu saya kata kadang-kadang antara sifat ataupun antara perkara yang bagus juga kalau kita nak baca tentang penghujung ayat tentang sesuatu surah, kita selongkar balik, tengok balik ayat pertama apa sebenarnya Allah Taala nak sampaikan dan bagaimana Allah Taala menutup sesuatu surah tersebut. Jadi kat sini kalau kita tengok Allah Taala kata jangan taat kepada orang kafir dan munafik, jangan mencontohi mereka, jangan tiru kehidupan mereka. Penghujungnya Allah Taala kata kerana Allah Taala akan mengazab orang munafik dan orang kafir ini. Dan di penghujung bahagian perbincangan ini juga kalau kita tengok ayat yang ke-70, Allah Taala berfirman mengenai tentang berkata benar. Tengok Allah Taala kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maknanya apa? Maknanya orang munafik ni dia bukan bercakap benar. Kalau kita tengok kan ada khisal, ada sifat orang munafik ni idza hadatsa kadzaba. Orang munafik kalau dia bercakap dia berbohong. Sedangkan Allah Taala ajar orang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wa qulu qaulan sadida, berkata benarlah
Dan tentang sifat benar ni sebenarnya kita perlu banyak belajar dengan Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Diberikan gelaran As-Siddiq ni menurut Al-Imam Qurtubi, As-Siddiq ni bukan sahaja dia bercakap benar, tetapi yuhaqqiqu bi fi'lihi ma yaqulu bi lisani. Dia membenarkan dengan perbuatannya apa yang dilafazkan dengan lisan dia. Hari ni kita cakap memang mudah, orang kata. Nak kalau tulis kat Facebook lagi mudah. Tapi betul, yang nak buat tu bukan senang kan. Maknanya nak buat tu bukan senang. Sembang macam-macam, komen dalam Facebook. Oh, sedapnya komen. Maknanya netizen kalau ikut ustaz Asli dia kata netizen. Ada netizen, ada nartizen. Nartizen ni yang sifatnya negatif sikitlah, netizen. Yang mana dia kata netizen ni suka komen macam-macam, cakap macam boleh buat, tapi cuba bagi dia pun tak boleh buat. Ini yang Al-Imam Qurtubi kata As-Siddiq ni orang yang dia membenarkan apa yang dia cakap dia boleh buat secara praktikalnya. Bukan sahaja dia kata dia beriman kepada Allah Ta'ala, bahkan dia membenarkan dalam perilaku dia. Dalam perilaku dia. Sebab tu saya kata tadi, Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni diberikan gelaran As-Siddiq kerana sikapnya membenarkan apa yang dia terima daripada Allah dan Rasul. Dan kalau kita tengok, bukan sahaja dia membenarkan, tetapi dia menjadikan kehidupan dia tu sebagai kehidupan yang bertepatan dengan Islam. Sehingga kalau ibu ayah, tuan-puan perasan, 10 sahabat yang dijanjikan syurga, asyarah mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang dijanjikan syurga, 5 daripada kalangan mereka ini masuk Islam di bawah tangan Abu Bakar. Allahu akbar. Maknanya dia bukan saja beriman, dia mengajak orang lain beriman. Hari ini kita bukan sahaja ikuti My Quran Time, kita ajak orang lain sekali mengikuti My Quran Time, kita share dalam Facebook. Mudah-mudahan orang mendapat manfaat seperti mana kita dapat manfaat. Kita nak jadi seperti Abu Bakar As-Siddiq, bukan sahaja dia beriman kepada Allah dan Rasul, dia mengajak orang lain, sehingga kan sebahagian besar daripada para sahabat itu yang dijanjikan syurga memeluk Islam di bawah tangan Abu Bakar As-Siddiq. Manakala yang kedua pula, kalau kita perhatikan ayat yang ke-71, Allah Ta'ala kata yuslih lakum a'malakum. Orang-orang yang bicara dia ni, cakapnya ni adalah cakap benar, dan dia membenarkan dengan perlakuannya, dengan amalan dia. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal dan mengampuni dosa-dosa kamu dengan perbuatan dia yang benar, dengan dia taat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan memperbaiki. Maknanya dekat sini sebenarnya tuan-puan, untuk kita jadikan amalan kita ni sempurna dan untuk kita diampunkan dosa kita, kita sendiri kena bersikap benar dengan diri kita sendiri. Allahu akbar. Kadang-kadang kita ni tak bersikap jujur dalam diri kita. Kita buat kerana orang, kadang-kadang kita tak bersikap jujur dengan diri kita, sehingga kan kita hanya buat kerana orang nak tengok. Ataupun perkara ni sebenarnya tidak betul. Lalu Allah Ta'ala didik kita, kalau kita bersikap benar terhadap diri kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memperbaiki amalan kita dan mengampunkan dosa kita. Ini perkara pertama yang ditegaskan oleh Allah Ta'ala sebelum Allah menutup, ataupun perbincangan ini menutup tentang suratul Ahzab. Manakala perkara kedua yang ditekankan oleh Allah Ta'ala di dalam penghujung kepada suratul Ahzab ini juga adalah mengenai tentang sifat amanah. Dekat dah, kedua-dua ni sifat Rasulullah. Siddiq dengan amanah ni kedua-duanya adalah sifat Rasulullah. Allah Ta'ala kata dalam ayat yang ke-72, kami telah menawarkan amanah kepada langit dan bumi dan gunung ganang, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah tersebut. Amanah yang dimaksudkan di sini menurut Saidina Abdullah bin Abbas adalah amanah dari aspek syariat dan tanggungjawab. Maknanya manusia berani untuk memikul tanggungjawab itu, sedangkan langit, bumi dan bukit bukau yang mempunyai kedudukan ataupun fizikal yang lebih kukuh tidak berani an yahmilnaha. Mereka tak berani nak memikul amanah tersebut, tetapi manusia yang memikul amanah tersebut. Dan Allah Ta'ala kata sesungguhnya keadaannya sangat zalim dan sangat jahil ataupun sangat bodoh. Maknanya orang yang melanggar amanah ni sebenarnya mereka zalim. Secara ringkasnya ataupun secara kesimpulannya, Allah Ta'ala serahkan amanah ni kepada makhluk. Makhluk lain tak nak terima, manusia terima. Makhluk yang terima ni sekiranya mereka tidak zalim dan tidak jahil, sebenarnya mereka boleh pegang amanah. Tetapi sekiranya mereka melanggar amanah yang diberikan kepada mereka, mereka telah menzalimi diri mereka, bahkan mereka mengakibatkan diri mereka tergolong dalam golongan orang yang jahil. Dalam bab amanah ni, kalau kita baca ayat ini betul-betul, tampal dalam bilik ataupun tampal di bilik tempat kerja kita,
dia sebenarnya memberikan satu teguran yang dahsyat buat diri kita. Kerana kadang-kadang di tempat kerja manusia tidak amanah. Yang ni minta maaf sikit sebut ibu ayah, tuan-puan. Kadang-kadang sifat amanah ni perlu ada di tempat kerja, di tempat di mana kita bertugas. Kerana amanah ini yang akan menyebabkan runtuh dan bangunnya sesebuah negara dan kerajaan. Kalau masyarakat ataupun pekerja-pekerja, staf-staf ambil rasuah sebagai contoh, pegawai-pegawai ambil rasuah, dia merosakkan sistem pengurusan kerajaan itu sendiri. Yang inilah Allah Ta'ala tegaskan dalam penghujung ayat ni juga. Dan kalau kita masih lagi ingat, sebenarnya dalam Suratul Ahzab ni cerita tentang perang Ahzab pun ada. Betul. Maknanya tentang tentera Ahzab. Dan dalam hadis, antara perkara yang Rasulullah sering ingatkan tentang amanah adalah apabila Rasulullah menghantar tentera. Bila mana Rasulullah menghantar tentera, Rasulullah akan ingatkan tentang sifat amanah. Tentera mesti amanah. Kalau tentera khianat, memang roboh negara. Maknanya menyebabkan kekalahan sebuah negara pun boleh. Dan kalau tentera khianat, dia boleh ambil harta rampasan tu buat diri dia. Maknanya macam-macam boleh berlaku. Kalau pegawai yang dilantik oleh kerajaan atau pegawai yang dilantik oleh pihak berkuasa telah diberikan amanah kepada mereka, tetapi mereka mengkhianat dengan mengambil rasuah, dengan mengambil duit-duit CP-CP, duit kopi dan sebagainya. Ini tidak bertepatan dengan apa yang telah digariskan, diterangkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Masya Allah. Yang ni saya kira ayat yang sangat menarik. Kalau boleh Ustaz, mungkin Ustaz Tirmizi boleh ulang saja bagi meresap sikit orang yang membaca ayat tersebut ini, insya-Allah. Baik, insya-Allah kita nak ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Terima kasih Prof. Ayat yang ke-72. Betul. Prof, ya. Kita nak baca sekali lagi, ibu-ibu ayah sekalian, jom kita baca lagi sekali. Subhanallah. Ayat yang ke-72 ni ya. Ini ayat ni mencabar. Maksud dia subhanallah. Mari kita cuba baca insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa'abayna an yahmilnaha فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان الله إنه كان ظلوما جهولا الله أكبر إنه كان ظلوما جهولا صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahu akbar. Kalau tadi kita dah menghayati tentang maksud daripada ayat ke-72, kemudian kita ulang balik bacaan itu, mudah-mudahan dia meresap ibu ayah, tuan-puan, para penonton sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran. Mudah-mudahan kita bukan sekadar baca Al-Quran, belajar Al-Quran, tetapi kita jadi as-siddiq, membenarkan, menjadi amanah, membenarkan apa yang kita pelajari pada hari ini dengan bersifat amanah dan bertanggungjawab. Tidak mengambil rasuah, tidak mengambil perkara-perkara yang memecah amanah yang telah diberikan kepada kita. Dan akhir sekali Allah Ta'ala tutup ayat ini dengan bagaimana Allah Ta'ala menjanjikan azab kepada orang kafir, orang munafik dan orang-orang yang mengikuti mereka, dengan Allah Ta'ala menyatakan bahawa Allah Ta'ala akan mengenakan azab kepada mereka dan Allah Ta'ala menerima taubat bagi orang-orang yang beriman. Jadi penghujung ini, kalau tadi ayat ke-70 cerita tentang sifat benar, kemudian 72 cerita tentang sifat amanah,
Allah Taala menceritakan tentang sifat taubat pula, bagaimana Allah Taala mengetahui ada dalam kalangan orang yang beriman mungkin telah tersalah lakukan kesalahan, lalu Allah Taala mengajak mereka kembali. Allah Taala menerima taubat orang-orang yang menyatakan kesalahan mereka. Ini adalah sangat penting sekiranya kita telah melakukan kesalahan, dan ini yang kita kena praktikkan dalam kehidupan seharian kita. Sekiranya kita melakukan kesalahan, kita berani untuk memperbetulkan kesilapan yang telah dilakukan. Ini adalah antara perkara yang sepatutnya kita boleh pelajari dan amalkan dalam kehidupan kita daripada apa yang kita belajar daripada suratul Ahzab ini. Dan sebelum kita mengakhiri perbincangan kita, mari sama-sama kita bacakan resolusi yang boleh kita amalkan daripada pengajian kita terhadap suratul Ahzab. Yang pertama adalah kita buat persediaan kepada ke hari kiamat nanti, bukan berteori sahaja dengan bilanya datang hari kiamat. Manakala yang kedua, kita hendaklah hargai Allah dan Rasul ketika di dunia untuk mengelakkan azab yang pedih nanti di hari akhirat kelak. Dan ketiga, kita janganlah jadi seperti Bani Israel. Elakkan diri kita menjadi seperti Bani Israel yang menyakiti Nabi Musa. Kita jangan menyakiti Rasulullah dan Allah Ta'ala dengan melakukan amalan-amalan ataupun perbuatan yang ditegah oleh Allah dan Rasul. Bagi mengakhiri dan bagi memberkati pengajian kita pada hari ini, mari sama-sama kita bacakan doa, kita tadah tangan memohon kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan mengurniakan kita keberkatan terhadap pengajian kita pada hari ini dengan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Tarmizi kita, insya-Allah. Terima kasih Prof. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Saat ini kami berada di halaman yang terakhir suratul Ahzab, juzuk yang ke-22 ini ya Allah. Halaman demi halaman, surah demi surah kami pelajari ayat demi ayat ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah kami terus dapat bersama mendalami Al-Quran ya Arhamar Rahimin. Maka ya Allah ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa mak ayah kami, mak ayah mertua kami, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, jadikan kami ini hamba-hambamu yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kami kepadamu ya Allah. Jangan kau jadikan kami hamba-hambamu yang mana dalam hati kami ada sifat-sifat munafik. Bahkan ya Allah, jadikan kami hamba-hambamu yang dihiasi dengan sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, berakhir pengajian kita di halaman yang ke-427 pada hari ini, halaman terakhir surah Al-Ahzab. Mudah-mudahan terus membangkitkan semangat kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa menginfakkan harta kita, wang ringgit kita pastinya bersama dalam tabung wakaf ataupun tabung gerakan Al-Quran, infak dan wakaf ummah untuk kita melahirkan generasi Al-Quran, membentuk masyarakat yang senantiasa bersama dengan Al-Quran dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa untuk terus bersama dengan My Quran Time. Malam ini ulangan jam 10, kemudian pagi besok pada jam 6 pagi, dan juga kita nak besok bersama dengan halaman baru Prof ya. Insya-Allah. Halaman baru, surah baru, surah Saba insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan bertemu lagi insya-Allah taala. Terima kasih banyak Fadil Prof Madya Dr. Ahmad Sanusi, dan kita jumpa lagi My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.